الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة. والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Mana ni? Jikalau babul tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Babul wasli tak masuk. Tak masuk lagi. Babul wasli ataupun babul ghasli boleh baca dua ni, fathah bil fatihi bil biddam. Babul wasli atau babul ghasli. Ini ialah suatu bab pada menyatakan kaifiat mandi. Kaifiat mandi, murad dianya ialah mandi wajib lah. Mandi wajib. Tata cara mandi bermula, yang mewajibkan mandi itu ialah masuk ni sabak dia panggil asbabul ghusli. Ini makna sabak kepada wajib mandi. Jadi yang mewajibkan mandi itu antaranya ialah masuk hasyafah di dalam faraj. Hasyafah maknanya kepala zakar. Masuk kepala zakar di dalam faraj. Dan bagi orang yang tidak ada kepala zakar, mana hasyafah ialah qadar hasyafah yang biasa-biasa. Dan keluar mani. Dan sini bukan dengan makna dan yang hakiki itu tidak sebab kalau dan dengan makna asal dia hakikatnya itu makna li mutlaqil jam'i. Maksudnya dia kena masuk hasyafah dalam faraj dan keluar mani. Sedangkan yang sudah maklum bagi kita ialah salah satu daripadanya. Jadi dan di sini dengan makna atau. Tu dan dengan makna atau. Mana masuk hasyafah di dalam faraj dan keluar mani maksudnya atau keluar mani. Ataupun maksudnya iktibar dan ini ialah senarai. Makna aturan dia sebut senarai dia. Aturan sebut senarai perkara-perkara yang menyebabkan mandi, mana wajib mandi. Mana mandi wajib mandi wajib. Tu. Jadi yang pertamanya ialah masuk hasyafah di dalam faraj. Dan keluar mani. Tu. Jadi bukanlah maknanya ataf kepada makna hasyafah dengan makna dan tu tidak. Tapi dengan makna atau. Kalau kita buat ataf dengan makna atau, maknanya dengan makna atau keluar mani. Mana-mana salah satu. Sama ada orang panggil masuk hasyafah dia dalam faraj ataupun hanya semata-mata keluar mani. Dan mati. Mati juga sabak kepada wajib kena mandi. Tu. Dan lebih lagi pada perempuan, mana tambah pula kepada orang perempuan ialah haid dan juga nifas dan juga wiladah. Haid, mana haid ini adalah keluar darah, mana darah dia panggil damun tabi'i mar'ati. Mana darah tabiat orang perempuan alladhi yakhruju min aqsa rahmil mar'ah,
yang keluar daripada setinggi-tinggi rahim atau peranuk ke orang perempuan, yakni di atas dia panggil shilling lah. Bahagian shilling peranuk ke atau rahim orang perempuan itu dia adalah satu orang pucuk subit daripada tu. Itu ialah darah tabiat, maknanya orang perempuan. Yang sebenarnya maknanya darah ini juga boleh dijadikan sebagai satu kayu pengukur atau penanda aras kepada kesihatan orang perempuan. Jadi apabila orang panggil haid orang perempuan itu tidak intizam, tidak mustahkam, orang panggil tidak teratur molek itu menunjukkan bahasanya ahwal tubuh badan dia tu maknanya tidak molek lah, mana ada ittirab, mana bergoncang maksudnya tidak tetap, tidak stabil. Tu. Ini maksudnya adalah orang panggil benda-benda yang jadi ada tak kena tu. Apa cara dia keluar ni mana tidak intizam molek, tidak istihkam. Adalah jadi orang panggil tidak teratur, tidak stabil molek. Jadi kalau perempuan yang keluar darah itu dengan secara sangat stabil, mana istihkam teguh, maknanya adat dia tu dia orang panggil teratur, adat dia dan juga orang panggil banyak sikit orang panggil tubik dia dan tarikh dia tu makna teratur. Itu menunjukkan bahasanya sistem orang panggil organ orang panggil tubuh badan perempuan dalam itu maknanya comel lah. Tu dia panggil konsisten. Dan nifas ni hakikat dia darah haid. Darah haid yang tertahan selama 4 bulan yang pertama. Sebab itulah darah nifas ni sebanyak-banyak 60 hari. Kerana 4 bulan paling banyak darah haid ialah 15 hari, makna dorak dengan 4 jadi 60 hari. Jadi maknanya apabila orang panggil seorang perempuan itu mengandul, mana hamil, pada ghalibnya dia tidak akan keluar darah haid. Sebab apa? Sebab darah haid ni dia tubik daripada setinggi-tinggi rahmil mar'ah. Jadi apabila orang panggil lekat atau makna alaqah, lekat tu di bawah dia makna dia akan jadi terhalang daripada darah itu daripada keluar. Jadi dengan sebab itu maknanya darah itu makna tertahan, terhabas selama orang panggil 4 bulan. Bila masuk bulan yang kelima 120 hari, maknanya ditiup roh, maka dia hidup. Bila hidup kaedah orang benda hidup dia nak kepada makan ni. Jadi dia duk makan darah haid makna untuk bulan yang kelima. Jadi makna untuk bulan yang pertama, kedua, ketiga, keempat tu itu tertahan. Dengan sebab orang panggil duk lekat. Orang Kelantan kita panggil lekat perut. Tapi maknanya bila dia tubik selepas daripada beranuk seluruhnya, infisal seluruhnya, barulah darah nifas. Kalau masih ada lagi orang panggil suku-sukuan dia tu makna tu terdekat, makna itu tidak dinamakan darah nifas. Dan wiladah tu semata-mata diri beranuk tu tubik darah kau tak tubik darah. Itu. Jadi maksudnya orang perempuan biasanya dia beranuk, dia keluar darah nifas biasanya. Kemudian dia ada wiladah tu beranuk tu wiladah. Jadi dia kena mandi wiladah, dia mandi nifas. Walau macam mana pun maknanya disatukan dua tu. Bila dia selesai dia mandi wiladah pun tunggu nanti habis nifas juga dah. Jadi niat angkat hadas besar tu dia masuk belakang dah. Tu tak perlu mandi 2 kali. Dan syaratnya seperti syarat pada wuduk, yakni syarat mandi wajib. Syarat mandi wajib tu serupalah syarat pada wuduk. Dan wajib mandi wajib ni. Wajibnya maksudnya rukun dia. Jadi dulu ada soalan yang dikemukakan ni. Jadi dulu gini, makna kalau semaya tu panggil rukun itu. Gitu. Jadi kalau pada wuduk memang ini dia panggil wajib. Tu. Jadi wajibnya wajib mandi wajib. Wajib mandi wajib. Makna rukun dia lah, menempati rukun. Niat mengangkat hadas, mengangkat ke hadas akbar. Itu makna mandi wajib. Makna mengangkat hadas akbar. Mengangkat hadas ni ialah suatu makna suatu quwwah, maknan yang menjadi mani', yang menjadi perkara yang menegahkan daripada sah semaya, sah tawaf, dan boleh maknanya harus memegang musafil Quran. Itu. Jadi hadas ni suatu makna Itu di sudut orang panggil perbahasan ilmu fiqh. Jadi mengangkat hadas itu mengangkat hukum hadas itu. Hukum hadas tak boleh semaya. Jadi kita akad hukum dia gapo tidak boleh tu. Gapo tak boleh semaya. Jadi boleh semaya. Tetapi ahli-ahli sufi melihat pada sisi yang lain. Hadas ini ialah tiap-tiap perkara yang baru datang dalam hati kita duk mari menyaru. Segala masyhulat
yang datang dalam hati kita yang menyebabkan terhijab kita, makna terhalang kita daripada dapat tumpu sepenuh perhatian kita. Yang ni khusyuk ketika dalam sembahyang umpamanya. Jadi ketika mengangkat hadas itu diistihdorkan benda-benda yang maknanya, maksudnya dalam arti kata mengangkat makna buah. Segala benda-benda yang baru datang tu mana usaha mengangkat, mana ambil asma itu dah. Orang panggil cuba dah, orang panggil usaha untuk nak menangkis, nak buat cokeh buat segala ingatan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala musannif rahimahullah taala, jadi nama wajib mandi wajib yang pertama ialah niat mengangkatkan hadas akbar dan melarikan air, mengalirkan air. Itu dipanggil tarjumah harfiahnya, melarikan. Sebab ambil daripada ijra' mana al-jari, mana lari, berlari. Dia bahasa Arab pun ini dia antara yang mutabaqah bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Gaul dia air yang berlari. Jadi kalau kita cari kita pun air berlari. Kita kecil orang Kelantan kita pun air berlari. Padahal ana berlari tu orang pehedah air yang mengalir. Jadi kita kata air berlari pun orang pehedah. Bukan air tu ada kaki duk unggar tidur maksud air yang mengalir. Jadi melarikan air tu memanglah kalau kita tak melarikan air jadi rasa pelik melarikan air sebab kita jauh lain pun dia tak maknanya mengalirkan air pada segala badannya yang zahir. Jadi makna meratakan banyak ibarat kita jauh kita meratakan air. Tu. Meratakan air pada seluruh segala tu makna seluruh permukaan kulit tubuh badan kita. Tu. Dan segala bulunya mengalir, melarikan air maksudnya meratakan air, mengenakan air. Melarikan makna mengalirkan air. Jadi itu yang dipanggil sebagai basuh. Tapi oleh kerana mandi makna basuh seluruh tubuh badan. Ya orang tak panggil basuh lah, panggil mandi lah gitu. Kalau anggota sebahagian panggil basuh. Tapi kalau seluruh tubuh badan ni orang tak panggil basuh tubuh badan dak mandi. Mandi itu makna basuh seluruh tubuh badan Dan perkataan basuh tu sendiri ghuslun pun maksudnya basuh Tapi dengan iktibarkan orang panggil istimal, orang panggil ghuslun kepada tubuh badan tu panggil mandi. Kalau basuh anggota ghusl yadaini, orang tak terjemah mandi ke kaki, dua kaki. Rijlain yadaini mana mandikan dua tangan. Orang tak kecek lagi tu. Jadi makna samalah basuh dengan mandi tu hok tolong ajalah. Ana mandi ni istilah mandi ni seluruh tubuh badan. Dia panggil mandi. Tu. Jadi maknanya kalau anggota-anggota orang tak panggil mandi, orang panggil basuh ya. Itu min haitsul istimal. Maknanya daripada sekira-kira istimal pada situasi-situasi yang berbeza dengan iktibarkan kulli dan juga juz'i. Itu tengoklah. Tu. Jadi itu bahagian terjemah. Bahagian terjemah pun kita kena mahir juga. Supaya kita boleh terjemahkan bahasa, khususnya bahasa Arab lah, maknanya kepada bahasa yang paling mudah difaham oleh orang setempat dan orang sezaman itu. Jadi walaupun kita belajar ni kita lama, kita jauh lama-lama. Jadi kita kena cari perkataan-perkataan yang paling munasabah dengan istimal orang zaman sekarang. Barulah dia akan jadi kita dekat dengan orang kalau kita dak sebut orang panggil istilah-istilah yang gharib, itu menyebabkan ialah gharib itu dia satu sudutnya kita nak winapok hebat sebut benda pelik-pelik. Sedangkan dari segi orang panggil matlamat dakwahnya tidak sapa Jadi kadang-kadang dia ada kita ni sengaja pisah, ada perkataan yang mudah difahami oleh orang, tapi kita pisah sengaling sebut perkataan yang agak pelik, sama ada bahasa Inggeris kau bahasa tak kira lah. Supaya kita nak orang kagum orang kita ni orang rasa hebat terhadap diri kita itulah dia panggil hazun nafsi. Jadi dalam dakwah pun dia ada benda-benda lagu ni Jadi bila kita mengaji fiqh dakwah dia bahas benda-benda lagu ni Jadi maksudnya sebenarnya maknanya kita ceramah ke pidato kita nak menyampaikan message makna tu biar sampai kepada hati manusia. Tapi kadang-kadang orang tu makna dia terlupa tentang itu tetapi dia lebih orang panggil memberi perhatian kepada nak menghiasi, orang panggil kata-kata dia tu dengan bahasa yang indah-indah tu tak apalah makna yang pelik-pelik, yang gharib. Tu sebab mana kita sebut benda-benda yang gharib tu dia akan jadi satu cara tarik perhatian. Kita buat benda pelik-pelik maka kita ni mudah dikenali oleh orang lah. Tu khalif tu'raf mu menyalahi hak biasa-biasa mu akan dikenali.
melarikan air pada segala badannya. Tu. Dan segala bulunya. Bulu. Makna bulu makna yang zahir yang melibatkan anggota yang zahir, bulu, semua bulu, segala bulunya. Dan syarat niat disertakan tuan air pada satu suku daripada badannya. Satu suku sebahagian. Kita Jawi dulu memang dia terjemah daripada perkataan bahasa Arab juz'un. Juz'un tu dengan satu suku. Maksudnya ialah sebahagian. Maka ada orang tersalah faham. Maknanya sujud kena mengenakan satu suku daripada dahi. Lalu dihuraikan satu suku ni maksudnya 1/4 daripada dahi. Padahal dia bukan terjemah daripada sebab itulah ada orang kata anak pernah sebut bahasanya ada kalangan sains-sains kita yang oleh kerana dia tak berapa boleh pergi kita Arab ataupun nahwu gapo ni, bila dia balik kampung dia kata kita tak menyesal kita duduk pondok dulu tak mengaji nahwu ni, tak mengaji kita Arab ni, moga kita balik kampung tak mengajar kita Arab duk mengajar kita Jawi ni. Itu makna satu pandangan yang orang panggil dangkal walaupun kita mengajar kita Jawi kita Jawi itu kita kena ingat ilmu fiqh ke ilmu apa dia perlu dia daripada bahasa Arab jadi seumpama kisah ni benda ni kisah nyata ni maksud kita duk mengaji ada yang diterjemah maksudnya kerana dalam kitab sebut satu suku daripada dahi. Satu suku tu maksudnya berapa dia? 1/4 lah dia faham. 1/4 jadi dahi kita ni ada 4 jari. Ni 4 jari biasanya. 4 jari ni ni 4 jari luas dahi kita biasa kan. Jadi satu suku gak satu jari lah. Biar we kena. Sebagainya. Padahal maksud dia terjemah satu suku tu daripada juz'un. Satu juzu ni dia bukan 1/4 mana. Satu bahagia, tak kira lah banyak-banyak mana. Kalau kata 10% pun tak apa dah. Tu. Sebahagian daripada kawasan yang dia nak anggota yang dinamakan dahi. Cukup dah lah. Tu. Sebab tu kalau kita kata orang tu semua dia pakai serba tu tinggi sikit ke apa tapi kita tengoklah maknanya masa dia sujud tu mana kena ke dok bahagian. Kalau kena sikit pun tak apa dah tapi mana kalau orang-orang makna sebab kadang-kadang orang jahil tu dia tengok orang pandai ni dia tu tak sah semaya dia kata kita kena tengok masa kejadian tu dia semaya tu kena ke dak dan tapi kerana dah orang pakai serba kan pakai serba tu jadi menonjol jadi ada andaian dia nya khayalannya kalau sujud gak memanglah tak kena. Tapi sebenarnya masa orang semaya boleh jadi masa dia sujud tu dia akan kena dia akan terkesong ataupun supaya orang pakai serba-serba besar ni. Dan maknanya dia orang panggil kalau mazhab Syafi'i ni pergerakan kita tu kena sangat-sangat berhati-hati Tapi ada orang daripada Sudan ke mazhab Maliki ke mana dia tu pergerakan dia tu agak dia agak itu sikit bebas sikit. Jadi masa dia nak sujud tu dia akid tu. Tapi kita tak boleh nak tiru lah. Kita tengok boleh nak akid tapi dengan pergerakan yang tidak membatalkan sebaik-baiknya jangan kita ajar bergaru ke bergapo tu. Sebab takut bimbang jadi kerana orang tengok kita kalau kita jadi imam lebih-lebih lagi jangan duk ajar bergaru dia kita duk ajar benda-benda lagi tu dia nak buat semua jadi terbiak lah. Tapi kalau kita bergaru tu kena dengan cara dia tak batal semaya kami kena jaga anggota yang besar tu jangan berturut-turut tapi orang tengok pada zahirnya begitu sebab orang tidak buat perhatian kita tengok orang buat satu perkara kita nak tiru nak buat supaya dia tak jadi tu sebab kadang dia orang banyak benda-benda yang terlepas pandai daripada pandangan kita qala musannifur rahimahullah taala mana wajib wiladah tu cerita makna wiladah syar'ah wajibnya niat mengangkat ke hadap akbar dan melarikan air pada segala badannya dan segala bulunya tu kena rata habis dan syarat niat disertakan tuai air pada satu suku saat ni ada heret tu makna pada satu suku daripada badannya. Jadi sebenarnya makna yang muktabar basuhan yang muktabar itu ialah basuhan yang menyertai dengan niat dah. Maksudnya ialah yang nak diiktibarkan permulaan basuh tu hok yang disertai dengan niat gitu. Jadi kalau kita dah basuh tempat-tempat lain tapi tanpa niat maka hak tu makna ghairu muktabar makna tidak diiktibarkan. Yang diiktibarkan itu ialah yang orang panggil menyertai dengan niat. Tak kiralah di mana-mana pun. Tu. Start bawah dulu ke tengah dulu ke atas dulu ke tu.
Jadi tapi ibarat dia nya syarat niat disertakan tuai air pada satu suku daripada badannya. Tu. Far'un, belum pergi kepada soalan, duk mari faraq dulu. Faraq jikalau masuk seorang di dalam faraj perempuan. Seorang itu dia masuk dalam, ini orang laki-laki lah. Seorang itu ni benda khayalan lah ni. Jadi macam orang panggil, kalau budak-budak kita kata, kita kata ke dia, mana kak ni tubik kau ni. Tanya kamu dia tak percaya macam mana. Tapi sebab boleh tubik ni. Jadi sekarang ni, ya begitulah dia buat makna masalah ni. Munasabah ke tak munasabah tu lain kira pula ni. Jadi jikalau masuk seorang di dalam faraj perempuan, tak payah nak bertakwil makwil kata mana boleh masuk ni. Tu masuk tubuh lah ni, masuk tubuh, masuk seorang di dalam faraj perempuan, adakah wajib atasnya, atas seorang saat ni tu ghusl, mandi, makna mandi wajib? Kerana bahawasanya benar atasnya, yakni yasduqu alaih, terbenar di atasnya bahawasanya ia memasukkan zakarnya di dalam faraj ataupun tiada ni. Sekarang dia memasukkan tubuh dia. Bila memasukkan tubuh dia, maknanya dengan zakar-zakarnya sekali lah masuk dalam faraj tu. Tu. Tapi benda ni orang panggil mustahil pada adat lah ni. Tapi kalau ada lah begitu ni. Tu. Jadi soalnya ni, adakah orang panggil kena mandi wajib dia? Jadi bila dia memasukkan orang panggil tubuh badan dia, maka dengan zakar-zakar dia pun masuk dalam faraj tu. Tu. Mana dia memasuk ke tubuh badan dia dalam faraj. Jadi maknanya sekali dengan zakar-zakar dia. Jadi adakah wajib kena mandi ni? Kerana bahawasanya benar atasnya, makna terbenar di atasnya bahawasanya ia memasukkan zakarnya di dalam faraj atau tiada wajib ni. Apa? Kerana maksudnya itu mengikut sahaja, tabi' sahaja. Tabi' maknanya bukan memasukkan zakar orang panggil. Tu. Dia bukan dia panggil masuk dalam al-fi'lu, tidak. Dia bukan masuk dalam al-fi'lu, dia masuk dalam infial. Kesan daripada perbuatan memasukkan tubuh tu, masuk tu. Makna dia tu tabi'. Ataupun kita kata lain, makna atas jalan tabi', memasukkan tubuh, maka secara automatiknya masuk juga lagu tu ni. Tu. Jadi itu soalan lagi tu. Maksudnya adakah wajib mandi sebab bapa kata wajib tanya wajib mandi. Dah. Pas kau zakar-zakar dia pun masuk juga ni. Gitu. Ataupun tiada wajib. Apa pula kalau kata tiada wajib? Kerana masuk itu mengikut, bukan asin sendiri, makna mustaqillun, bukan ghair mustaqillin, mana tidak mustaqil. Tu. Jadi dia tu atas dasar tabi' sahaja ni. Jadi ada wajib ataupun tiada? Maka jawabnya adalah padanya pada masalah ini padanya itu pada masalah ini itu makna nazar, ada tilik dulu, dan yang terlebih hampir baginya kepada sawab lah baginya bagi masalah ini wajib. Tu terlebih hampirnya wajib kerana dinamakan masuk hasyafah di dalam faraj juga walaupun atas jalan tabi' sekalipun ni. Jadi maknanya huk terlebih hampirnya, jadi maksudnya itu tidaklah jazam orang panggil ni. Bermakna ihtimal makna yang kedua, yakni tak wajib mandi itu ada juga. Tu. Tapi yang terlebih hampir baginya wajib. Sebab tu dia kata lagi tu. Tu. Far'un, jikalau seorang tempel hidungnya yang rompung dengan emas umpamanya dan bertakuk kalau asalnya bertangkup, ini bertakuk jadi sedaging mah dengan hidung tu, jadi sedaging. Wajib membasuhkan dia mana ambil air semaya, wajib kena basuh muka muka tu makna dia seluruh juzuk muka, kawasan sempadan muka. Jadi sekarang hidung dia tu apa, maka dia tampal dengan mas tu dah jadi bersedaging dengan orang panggil hidung dia tu, maka wajib kena basuh akan dia akan mah sat ni yang ditempel kepada hidung sat ni. Tu. Dan jadilah baginya hukum memadalah sabak diberikan dia hukum muka, dan jadilah baginya bagi hidung yang rompung yang ditampal dengan mah saat itu itu memada sapu pada mah tu, sabak diberikan dia mah yang dibuat tempel saat itu hukum muka juga. Tu.
Jadi orang tapur dengan mah lah, sebab kalau dengan besi itu jadi perkara, jadi mudarat. Nah, seperti kata Syekh Ramli, tu jadi kena basuh jugalah bahagian tu dan memadai. Tu Faraun jikalau beranak seorang perempuan, keluar anak itu bukan jalan adatnya. Banyaklah zaman kita sekarang ni. Tu dengan cara pembedah tu. Beranak seorang perempuan, keluar anak itu bukan jalan adatnya farash lah. Tu. Tiada wajib ia mandi, tak wajib mandi. Tak wajib mandi tu maknanya ialah tak wajib mandi nifas. Tak wajib mandi wiladah. Tak wajib mandi wiladah. Sebab rupa dia tu bukan panggil beranak betul. Adapun kalau keluar darah nifas, wajiblah mandi nifas. Dia darah nifas ni apabila kosong rahim daripada anak, dia tubiklah, dia tubik kok paras juga. Dia tubik kok paras juga. Tapi hok amalinya kita pun tak gaji tanya ni. Sebab lah ni sebenarnya mudah je, sebab sekarang ni ramai ni. Orang yang beranak cara kok jenela lah dia mau panggil tubik darah. Jadi akan tubik darah. Ataupun mana tubik darah tu kok faras dia sebab kalau hok tubik darah hok belah perut tu darah lain jadi hok ni tak wajib mandi ni, mandi apa? Mandi wiladah. Bukan mandi nifas tu, mandi wiladah. Tu. Jadi itu maksud dia makna tidak wajib mandi sebab rupa dia tu bukan rupa beranak. Tu. Su'ila radhiyallahu anhu, adakah orang yang haid atau nifas wajib mandi keduanya sabab datangnya atau sabab putusnya? Wajib mandi orang haid dan juga orang nifas ni wajib mandi kerana sabab datang haid ataupun nifas ataupun sabab putusnya atau keduanya. Tu. Atau sabab putus dengan hendak berdiri semaya. Itu dia panggil tafsil. Soalan itu sudah ditafsilkan. Yang orang panggil meletakkan kedudukan jawapan itu sudah orang panggil nampak dia punya rangka dia. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu, wajib mandi dengan keluar serta putus. Keluar darah haid, kemudian putus darah haid, itu habis darah haid. Tu. Wajib atasnya, atas seorang perempuan yang keluar darah haid, mana kalau dia diputus, diluaskan. Maksudnya putus haid tu wajib mandi selalu, kau tidak. Diluaskan maksudnya maknanya kalau dia nak duduk gitu dengan tak mandi boleh melainkan ada sabab-sabab yang terhenti syarat kena suci daripada hadas besar tu maka maksudnya maksud tu wajiblah dia kena mandi. Tu. Jadi kalaulah tidak ada perkara-perkara ataupun amalan yang berhajat kepada suci daripada hadas besar tu maknanya tidak mengapalah. Cuma tak moleklah ada membirak mana tak wajar begitu. Dan serta berdiri kepada semaya wajib bersegera. Bila nak mendirikan semaya wajib dah kena segera sebab nanti jadi sah semaya tu kena suci daripada hadas sini. Tu dengan cara mandi. Jadi maknanya wajib dengan segera apabila nak mendirikan bagi semaya. Tu. Jadi kalau tidak kerana tu ataupun seumpamanya maka dia adalah muwassa', diluaskan dengan bahawa tidak selalu pun tak apa. Qala musannifu rahimahullah ta'ala maka dijawab wajib mandi dengan keluar serta putus. Su'ila radhiyallahu an, apabila kamu kata, jadi soalan ini ialah iktimad kepada suatu perkataan makna suatu yang benda yang kita dah pegang dah. Apabila kamu kata disyaratkan pada gugur alaqah, syarat kepada gugur alaqah dan mudghah. Alaqah mana darah, mana mudghah, mana daging. Kata bidan, keduanya itu asal kejadian manusia. Yakni maknanya tasih daripada seorang bidan misalnya. Bahasanya keduanya itu ialah asal kejadian manusia. Alaqah ni ialah asal bagi kejadian manusia. Mudghah ni ialah asal kejadian manusia. Maksudnya yang nak jadi manusia. Maknanya kerana boleh jadi benda yang gugur tu dia bukan daripada air maning, kejadian air maning nak jadi orang ni bukan. Boleh jadi sebuah zaman kita sekarang dia panggil kanser ke baruh ke. Tu boleh jadi Jadi boleh jadi tubik tu Jadi tidak semua hak tubik tu itu adalah daripada kejadian nak jadi orang tu bukan.
Maka terhenti. Syarat dianya ialah kena mendapat kepastian daripada pakar jadi bilik ni makna tok bidai lah. Tok bidai kata ni asal kejadian manusia bermakna dia adalah alaqah ataupun makna mudrah. Tu bukan ketumbuhan. Boleh jadi begitu. Dia tubik ketumbuhan. Mana dia tubik. Tu yang kata orang panggil gugur anak semata ni. Tu. Jadi kalau tubik gatu juga hanya orang panggil makna tak ada batai semaya ajalah. Tu. Kalau orang panggil alaqah, dia asal di mana alaq daripada kejadian manusia, maka jadi berhadah besar. Jadi mana saat ni adakah orang yang apabila kamu kata disyaratkan pada gugur alaqah dan juga mudrah, kata bidan keduanya itu asal kejadian manusia. Maksudnya kena dapat satu orang panggil apa dia penegasan daripada bidah statement daripada bidah. Maka apabila tiada yakin yang demikian itu kerana ketiada bidah, tok bidah tak ada, jamnya dulu lepas tu tubik gapo dia hok nak jadi orang kena tubik kau darah semata-mata darah hok ketumbuh kau daging hok ketumbuh kau atau lain daripada hok bidah. Lain daripada bidah ni maknanya apa-apa saja wasilah untuk mengetahui bahasanya asal darah dan juga daging ni ialah dari kejadian orang. Maksudnya benda yang akan jadi orang. Adakah wajib mandinya ataupun tiada? Jadi bersandarkan kepada orang panggil apa yang telah muqarrar yang sudah tetap dah bahasanya syarat pada gugur alaqah mudrah tu ialah kata bidah keduanya asal kejadian manusia. Lepas tu tok bidah tak ada ataupun yang seumpamanya yang boleh mengenal pasti darah ataupun daging tu ialah yang daripada kejadian manusia. Jadi adakah wajib mandi ataupun tidak? Kalau tidak pasti makna tak yakin bahasa itu ialah darah yang akan menjadi manusia, maka dijawabnya asal ketiadaan wajib, asal dia tak wajib. Bila kita tak yakin dia tu ialah daripada asal kejadian manusia, maka tak wajiblah mandi. Maka tiada wajib atasnya, yakni mandi, tak wajib mandi. Sebab kita tak yakin dia tu darah ataupun mudrah tu ialah yang akan jadi manusia. Dan tok bidah tak ada tu. Su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu an daripada seorang jikalau gugur anak daripada perutnya. Seorang perempuan lah, jikalau gugur anak daripada perutnya sepotongnya juzuk-juzuk kita'ah tu, dan kata kamu binasa air semayanya, yakni binasa air semaya batal wudu, tubik sesuatu daripada salah satu daripada dua jalan, tak kira batal air semaya dengan tiap-tiap keluar suku-sukunya. Bila tubik suku bahagia daripada kejadian manusia tu makna gugur anak dan janin sana maka wajib kena orang panggil ambil mana batal semaya dia mana wajib dia kena ambil semaya kalau dia semaya. Adakah jikalau keluar sekaliannya perempuan kanak-kanak sempurna, adakah wajib ia mandi? Dan tiap-tiap sembahyangnya dengan wudu wajib diqada atau tiada wajib diqada? Maka dijawabnya bahawa nyatalah beranak yang sempurna wajib atasnya mandi. Bila tubik habis anak daripada diri perempuan saat itu infisal habis, maka sempurna orang panggil beranak, maka wajiblah dia mandi dan menqadakkan segala semaya dengan wudu sebab kenyataan ia beranak. Maknanya sebelum daripada dia tubik habis tu duk tubik sekerat-sekerat sepotong-sepotong itu andaian saja. Dia tak beranak habis lagi. Jadi sekarang batal semaya. Jadi sekarang bila dia tak tahu lagi ini adakah makna beranak, makna sebab dia tubik potongnya. Jadi bila tubik batal semaya, maka dia pun ambil semaya, dia semaya. Tiba-tiba tubik akhirnya sempurna seorang anak maka nyatalah dia tu beranak. Bila dia beranak dia duduk semaya dia duduk semaya tu maksudnya dia dalam keadaan maknanya berhad itulah ada sama maknanya wajib dia kena qada. Tu dia kena qada sebab kenyataan ia tu beranak. Su'ila radhiyallahu anhu jikalau terkerak zakar dan dimasukkannya zakar dimasukkannya seorang tu. Zakar itu pihak bukan hasyafahnya. Kok terbaliklah. Jadi zakar seorang itu makna dikerak, terkerak. Jadi nak kata dikerak tu tak munasabah Maka kata terkerak
terkerak, jadi dia masukkan dalam maka terkerak dan dimasukkannya zakar itu pihak bukan hasyafahnya masuk dalam faraj ni. Dia masuk tu bukan daripada pihak hasyafah. Nah tu bukan daripada pihak anak panah lagi kita kata ni. Jadi dia masuk ke terbalik daripada tempat potongan yang dikerak tu. Dia masuk kat tu ni. So qadar hasyafah masuk tu qadar mana? Sama panjang dah dengan hasyafah. Tu. Adakah wajib atasnya mandi atau tiada? Maka dijawabnya tiada wajib mandi, melainkan memasukkan pihak hasyafahnya yang ada hasyafahnya. Kalau dia memasukkan hasyafah yang ada hasyafahnya ataupun qadar hasyafah yang tak ada hasyafah daripada pihak hasyafah. Daripada pihak hasyafah. Hak sani tu dia masuk daripada pihak bukan hasyafah. Daripada tempat yang terpotong tu. Tu. Jadi tu tak wajib mandi. Jadi secara sunset panggil. Su'ila radhiyallahu anhu, orang yang memasukkan zakarnya di dalam faraj binatang. Itu dalam maknanya di kitab fiqh panggil Ityanul Bahaim. Memasukkan zakarnya di dalam faraj binatang atau di dalam dubur laki-laki. Adakah wajib ia mandi? Mandi wajib. Dan laki-laki yang diperbuatnya. Hok bahagia orang panggil hok dubur sat ni, dubur laki-laki. Ataupun dengan kata lain maf'ul. Tu maf'ul. Dan orang yang diperbuatnya wajib mandi sama ada keluar mani atau tiada. Itu makna soalan. Jadi adakah maksudnya adakah maf'ul itu orang yang dibuat yang dimasukkan zakat dalam dubur dia tu wajib mandi kok. Sama ada dia tu keluar mani kau tak keluar mani tak ada kira. Ataupun kalau tu. Itu soalan dia. Maka dijawabnya wajib orang yang memasukkan zakarnya di dalam faraj binatang. Makna wajib orang yang memasukkan wajib kepada dia. Wajib mandilah, duk cara buat mandi. Tu. Dan demikian lagi yang memasukkan zakarnya di dalam dubur laki-laki wajib mandi keduanya. Mana keduanya? Yang memasukkan zakar dalam faraj binatang dan memasukkan dalam dubur laki-laki. Jikalau tiada keluar mani sekali pun. Jadi bukan makna mandi wajib dengan sebab keluar mani tu. Walaupun tak tubik mani sekalipun. Su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu anhu khuntha muskil. Jadi kalau dia tak kata khuntha muskil pun itlaq, khuntha ialah khuntha muskil. Khuntha muskil ni ialah khuntha sudah tertudah istilah khuntha yang memiliki dua alat kelamin. Itu sama ada mana alat kelamin makna zakar laki-laki dan juga faraj perempuan. Dan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Mawaris dia memasukkan dalam makna khunsa juga ialah mereka yang tidak ada langsung alat kelamin. Zakar laki-laki tak ada, faraj perempuan pun tak ada juga. Ada kodok manusia lagu tu wallahu alam. Tu. Kalau ada pun dia tak ayak kok ge tu. Ada hok berano orang panggil tak ada dubur pun ada. Terpaksa dibuatlah. Dia sebentar diproses ni ada. Jadi khunsa muskil. Khunsa muskil, bila kita sebut khunsa muskil maksudnya muskal, makna dia tu makna tidak orang panggil diri dia tu pada andainya laki-laki ataupun perempuan. Jadi selain daripada khunsa muskil itu ialah khunsa wadih, yang wadih laki-laki atau perempuan. Jadi khunsa muskil memasukkan zakarnya oleh laki-laki pada kubulnya. Dia makna tak ada nyo, zakarnya nyo tu tak ada. Jadi khunsa muskil memasukkan zakar oleh laki-laki pada kubulnya, kubul khunsa muskil. Begitu. Orang jatuh memasukkan zakar dia orang laki-laki ni dalam kubul khunsa muskil. Kubul faraj sudah tu. Sebab dia khunsa muskil. Jadi nyo tu makna tak ada lah zakarnya oleh laki-laki. Jadi kalau nyo tu ada, makna dia nak dia pergi kepada muskil memasukkan zakarnya nyo khunsa muskil oleh laki-laki pada kubulnya. Maksudnya seorang laki-laki ambil zakat khunsa tadi masuk dalam kubul khunsa tolong tapi bukan makna lagu tu. Sekarang masalahnya ialah masalah dia ialah laki-laki memasukkan zakat dia. Zakat laki-laki ni dalam kubul khunsa muskil. Faraj. Kemudian memasukkan oleh khunsa pula zakarnya, zakar khunsa. Tu. Sebab tu saat ni zakar laki-laki.
Jadi zakar khunsa, khunsa dia memasukkan zakar dia sendiri dalam faraj perempuan. Tu. Tak payah lukis lah ni. Jadi mana kaya sendirilah ni. Jadi orang laki-laki dia memasukkan zakar dia dalam kubul khunsa muskil. Khunsa muskil ni dia ada zakar juga, dia masuk dalam faraj perempuan. Tu. Atau tu satu keadaan. Atau dimasukkan laki-laki zakarnya di dalam dubur khunsa. Ataupun laki-laki ni dia memasukkan zakar dia tu dalam dubur khunsa. Jadi kalau dalam dubur tu bahagian orang pembuat fa'il tu dia tak ada iktibar laki-laki perempuan lah. Jadi apa hukumnya? Qala musannif rahimahullah taala, maka dijawabnya. Maka jawabnya radhiyallahu an, jika nyata khunsa itu perempuan. Kalau jadi nyata lah khunsa tu ialah perempuan. Tu. Jika nyata khunsa tu ialah perempuan, bukan andaian, nyata. Jadi kalau nyata lah khunsa itu ialah perempuan, wajib mandi laki-laki. Laki-laki tu wajib mandi. Sebab dia tu masuk zakat dia dalam faraj perempuan. De khunsa. Khunsa tu wajib mandi juga. Kalau khunsa itu nyata khunsa tu perempuan, wajib mandi laki-laki dan khunsa. Tu. Sebab apa? Sebab pada maknanya seperti orang laki-laki memasukkan zakatnya di dalam faraj orang perempuan. Jadi kedua-dua tu wajib mandi belaka. Tu. Dan tiada wajib perempuan itu mandi mana? Yang dimasukkan zakar khunsa dalam faraj dia. Tak mandi, tak wajib mandi. Sebab khunsa tu ialah perempuan. Kok dia masuk tu bukannya zakar. Sebab dia nyata perempuan ni. Bukannya zakar. Lepas tu gabria supaya nampak semua. Itu daging lebih dia panggil. Daging lebih. Daging lebih. Seperti memasukkan jari dalam handuk. Tak wajib mandi. Perempuan saat ni ada tiga orang lah ni. Ada orang laki-laki, ada orang perempuan. Tengah-tengah tu khunsa muskil. Laki-laki dia memasukkan zakatnya dalam kubul khunsa muskil. Khunsa muskil pula dia memasukkan zakatnya dalam faraj perempuan, kubul perempuan. Jadi kalau nyatalah khunsa tu ialah perempuan, bermakna laki-laki saat ni dia memasukkan dalam kubul perempuan, makna laki-laki saat ni wajib mandi, khunsa pun wajib mandi juga. Ada perempuan tu tidak wajib mandi. Sebab apa? Sebab yang dimasukkan oleh nampak macam zakar hok di khunsa saat ni tu bukan zakar. Sebab dia tu perempuan. Maka andaiannya benda tu adalah daging lebih. Daging lebih maksud macam anggota yang bukan zakar. Tu. Maka perempuan hok yang ketiga tu tak wajib mandilah. Tu. Sebab orang tino mana ada zakar. Tu nampak serupa dengan zakar tu. Tak suruh kira lah nampak serupa zakar. Itu hok lebih zaid. Tu. Tiada wajib mandi perempuan itu. Mana tiada wajib perempuan itu mandi. Tak wajib mandi. Dan jika nyata ia laki-laki. Jadi laki-laki perempuan. Gitu. Hak saat ni laki-laki perempuan. Jika nyata khunsa tu ialah laki-laki pula. Tu. Jadi jika nyata ia laki-laki, wajib atasnya atas khunsa saat itu mandi. Dia perempuan yang diwatinya ada di perempuan yang diwatinya juga wajib. Sebab apa? Sebab dia ni laki-laki, khunsa ni laki-laki tapi hok laki-laki saat ni tu hok laki-laki hok mula-mula tu tak wajib mandi. Apa? Sebab dia masuk tu bukan dalam faraj, lepas tu lubang sebab faraj. Nampak semua tapi bukan faraj, lubang lebih. Makna bukan lubang faraj tidak. Jadi laki-laki saat itu tidak wajib mandi. Wajib mandinya ialah khunsa dengan orang perempuan pula. Tu. Yang diwajib. Dan jika tiada nyata khunsa laki-laki dan perempuan, tak boleh nak buat keputusan laki-laki ke perempuan. Dia orang panggil khunsa ini kalau boleh ditarjihkan dia punya jantinanya, maka kena tarjihkan. Sama ada dia laki-laki ataupun perempuan. Sebab kalau duduk main tidak laki-laki tidak perempuan ni romik sangat payuh. Jadi jika tiada nyata khunsa laki-laki dan jika tiada nyata khunsa laki-laki dan perempuan. Tak nyata kata khunsa tu laki-laki kau perempuan. Tak. Tu.
tinggal ia di dalam dia dalam muskilnya, kekal lah dia, tinggal tu maksudnya kekal. Kekal lah ia dalam muskilnya dalam andaian kata dia tu laki-laki ataupun perempuan. Wajib atasnya khunsa ni mandi. Dan tiada wajib atas laki-laki yang mewati akan dia tu. Laki-laki itu mewati akan dia. Tiada wajib mandi. Tiada wajib tu wajib dia hazah lah. Fa'il tu, fa'il tu dia hazah. Tiada wajib atas laki-laki itu mewati akan. Bukan tiada wajib mewati ke. Ibarat tu macam nak begitu, Tiada wajib mewati ke. Apa pula, Bukan duk cara hukum wajib wati tak wajib wati. Hukum wajib mandi kau tidak duk cara, Jadi tiada wajib atas laki saat itu mandi. Tiada wajib atas laki-laki tiada wajib apa? Tiada wajib mandi atas laki-laki yang mewati akan dia, akan khunsa. Sebab dia tu maknanya bukan perempuan. Dan tiada wajib atas perempuan yang diwatinya mandi. Yang mewati, laki-laki yang mewati dia tu tidak wajib mandi. Perempuan yang diwati oleh khunsa saat itu pun tidak juga. Yang wajib mandi hanya khunsa saja. Tu. Dan yang mewati pada dubur khunsa wajib mandi keduanya. Yang mewatikan pada dubur khunsa wajib mandi keduanya. Maknanya yang pada dubur tu makna wajib mandi. Su'ila radhiyallahu an daripada perempuan, tentang perempuan memasukkan di dalam farajnya zakar orang mati. Orang mati dia memasukkan zakar orang mati itu dalam faraj dia. Soal dia, adakah wajib atasnya mandi atau tiada? Satu, atau haram atasnya, lagi dia seksa pada akhirat atau tiada. Ada dua hukum lah ditanya. Satunya tentang wajib mandi ke tak? Yang kedua, orang panggil berdosa ke tak? Haram ke tidak? Tu. Dia orang panggil maksud sini ni bukan orang mati tu makna bukan suami dia lah. Tak semestinya suami dia. Maka dijawabnya, maka sekira-kira ia memasukkan di dalam farahnya zakar orang mati, wajib atasnya mandi. Wajib dia kena mandi. Kerana nama zakar lagi. Dan tiada atasnya hadnya. Tak kena had zina lah. Tu. Tidak kena had atasnya, atas perempuan itu makna haknya. Dan adalah pekerjaannya diserah kepada Allah Ta'ala. Kena seksa kalau di akhirat kelak, serah ke Tuhan. Tu, terserah kembali kepada Allah Ta'ala. Su'ila radhiyallahu anhu, jika seorang perempuan memasukkan mani di dalam farajnya, maka hilanlah syahwatnya. Hilan ni maksudnya selesai faraj. Selesai farajnya sampai ke muncul lah. Dah. Tak hilang syahwat tu maksudnya syahwat tu ada lagi. Syahwat tu ada lagi maksudnya dia tak sampai kepada kemuncak lagi. Tak dapat hak dia nak tu. Tu muncak. Jadi dia memasukkan air mani di dalam farajnya, maka hilanglah syahwatnya. Hilang syahwat dia maknanya dia sampailah kepada kemuncak. Kemudian keluar ia daripadanya air mani saat ni, daripada perempuan saat ni. Adakah wajib atasnya perempuan saat ni mandi? Kerana ghalibnya maninya sebab hilang syahwatnya atau tiada. Jadi adakah wajib mandi? Kerana ghalibnya ialah mani dia. Sebab apa kata mani dia? Sebab dia hilang syahwat, maksud sampai kepada kemuncak. Lainlah kalau perempuan itu makna tak sampai kepada kemuncak syahwat. Dia air mani dia tubik, sebab itulah dia tubik dengan secara tadafuq, memancar-mancar dan juga talazuz, rasa sedap, sebab dia sampai kepada kemuncak. Jadi dia kata sini hilang syahwatnya, maka hak ghalibnya, hak kuat sangkaannya ialah air mani dia. Walaupun dia tu memasukkan air mani orang dalam faraj dia sekalipun, bila dia keluar air mani tu maknanya ghalibnya hak dia. Sebab apa? Sebab hilang syahwat, mana dia tu sudah sampai kepada syahwat dia yang kemuncak. Tu. Jadi berbezalah kalau tidak. Sini dia guna istilah hilang syahwat. Kerana ghalibnya maninya. Sebab apa? Sebab hilang syahwatnya. Atau tiada. Masih lagi soalan. Tu soalan dia tu. Macam orang panggil soalan objektif lah. Kalau kita kata agak mudah. Dia jawab dia mudah lah. Maknanya wajib mandi ke? Jawab dia wajib mandi. Ataupun tidak wajib. Maka dijawabnya musannif. Jawabnya
radhiyallahu anhu wajib atasnya mandi. Allah rekah ni. Jawab gitu ya. Wajib atasnya mandi. Wajib dia kena mandi. Sebab apa? Kena sebagaimana dia al-asar dia tu sebagaimana tafsir dalam soalan dah. Dah mau tanya tafsir dah gak. Aku tak payah royak pakai royak mudah-mudah jelah. Wajib mandi. Bapa wajib mandi kerana ni. Saat inilah dia sebut dah. Atau adakah wajib atasnya mandi kerana ghalibnya maninya sebab hilang syahwatnya. Itulah alasan dia ni. Tu. Su'ila radhiyallahu anhu daripada mani yang bukan mustahkam, yang tidak teguh, tidak teratur, iaitu mani yang keluar kerana upama penyakit. Dia tubik tu kerana penyakit. Mana mani yang mustahkam tu dia keluar kerana sabab-sabab yang membangkitkan syahwat, yang mana syahwat sampai kepada kemuncaknya. Nah, tu. Kerana umpama penyakit, sebab tu tidak jadi mustahkam keluar mani dia tu. Tidak teratur molek ni, tidak mengikut kaedah. Adakah disyaratkan bahasanya keluar ia daripada jalan adatnya? Jalan adat zakat lah. Keluar melalui orang panggil salah satu pada rubiah zakar tu. Atau tiada disyaratkan. Disyaratkan orang panggil pada wajib mandi ni. Tu. Tiada disyaratkan tubik daripada jalan yang beradat. Maka jawabnya radhiyallahu anhu bahawasanya mani yang keluar daripada jalan adatnya, itulah zakat lah. Adatnya mani. Atau daripada luban yang tebuk di bawah sulbinya. Sebab ni tepat kila air mani ialah dia sulbi, hujung tulai punggung kita ni. Tu. Situ tepat kilam produk air mani. Jadi kalulah tubik dia adanya atau daripada lubang yang tebuk di bawah maknanya sulbinya. Atau pada sulbinya serta tertutup jalan asalnya. Tu semua tu maknanya dalam keadaan jalan asal tu tertutup. Jalan asal tu makna tulah faras tu. Dan didapat sifatnya, sifat air mani, sifat air mani. Kemudian sifat air mani ketika basahnya, ketika keringnya. Tu. Adakah mani? Adakah dia tu mani? Tu dihukumkan dia tu mani. Nescaya mani pada tempatnya. Adakah mani? Nescaya diberi akan hukumnya, iaitu wajiblah mandinya. Kalau air mani diberikan hukum air mani, maksudnya wajib kena mandi. Gitu. Tu hukum air mani. Su'ila radhiyallahu an, jika seorang laki-laki didapatnya mani pada tempatnya, maka yang tidur padanya itu ia dan isterinya. Dia dapati ada air mani atas cadar dia. Tempat tu tak ada orang tidur. Malaikat dia dengan bini dia je. Tu. Padahal tiada mengetahui salah seorang daripadanya siapa yang ampunnya air mani. Dia mau ada tubik air mani. Tahu tak duk rasanya. Abe pun siapa ni? Tu. Adakah wajib keduanya mandi atau tiada? Sebab dia tak pasti. Kedua-dua tu tak pasti. Kalau seorang ada buat pengakuan dia kata pasti hok kawal lah. Tak apalah. Ni maknanya masing-masing tu terpinga-pinga, tercengang-cengang, tak tahu hok siapa dia tu. Biasa ni maknanya tapi tak ada orang panggil target hari ni. Maka dijawabnya bahawasanya tiada wajib keduanya mandi. Bukan sunat keduanya mandi, sunat saja. Sebab benda tu tak kedua-dua tu maknanya tidak tahu. Saya yakin bahawa itu adalah daripada dia. Maka manakala tiada mandi lakinya, tiada sah perempuan itu memperiman akan dia. Jadi kan waktu iman tak boleh. Tu. Jadi tidak sah perempuan itu memperimankan akan dia. Tak boleh. Jadi makna gitu, maknanya kalau nak jadi tu imam bagi. Jadi bagi dia tu tak apa. Nak semaya bagi dia tu tak apa, tapi untuk jadi imam bagi tu tak boleh. Tu. Kok mana pun mandilah tu mandi. Su'ila radhiyallahu an ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Lagi ke lagi. Mana? Lagi tiada sahih. Mana? Mana? Maka manakala tiada mandi. Laki. Kalau lelaki tak mandi tak? Tak boleh. Bini tak boleh. Hak sat ni dah. Mana hana cepat ilah. Yalah dah. Ya. Yalah. Mana dah sat ni. Nak tengok juga. Sikit perlu pada berhenti tu. Atas tu sikit.
Mana tajub. Dia yang bahawa saya tiada wajib keduanya mandi. Situ dia. Maka manakala tiada mandi lakinya. Yalah lakinya. Mana ni? Yalah tak ramai pun kita menazam dah juga. Rabu pagi ni tak menazam dah. Saja kita nak belajar. Sikit-sikit pun tak apa. Mana dah? Tasih tajuk atas ada dah. At-tashihu wa tamridu wa huwa at-tadbibu. وكتبوا صها على ما صاح خف اعتقاد ناظره قادحا وضيبوا بمد صاد فوق ما صها رواية ومعنى ساق ما كالخط واللفظ بالامتناع وضببوا مهل الانقطاع بالكشف والمهو ومن درب نقل وهو خط بالحروف قد أصل أولى مع الأطف وكتب داره صفر ولا ثم إلى أماره تعليم كل سطر إن سطور ta'andadat wa tarkuhu masturu wa fi takarruril akhiri tammisa ma lam yakun awwala satrin faqisa kada idza jaa akhiran wa baqa al ajwadi suratan liqaumin mutlaqa. Ada tempat sumber tu. Jadi ya, kalau ramai-ramai ni dia ada sebut kena, ada tak kena, jadi itulah. Mana dah kita ni? Muka surat Sadwan ni. Qara'tu au quri wa inna asma'u wa inni asma'u tajwiduhu ladaihi muttaba'un. Qala musannif rahimahullah taala qala qara'tu, maka katalah oleh orang tu ni rawi, maka berkatalah oleh rawi qara'tu ala fulanin. Fulanin tu makna syekh lah. Aku baca di atas fulan. In kana huwal qari, seandainya adalah dia itulah qari'nya. Dia kata qara'tu tu fi ta'diyatil hadis tu, pada nak menyampaikan hadis kepada orang lain. Jadi dia kata qara'tu ala fulanin ala syekh kata wa kata. In kana huwal qari'u, kalau dia lah yang membacanya. Au quri, mana quri'a. Au quri, mana au quri'a, ataupun quri'a ala fulan, dibaca di atas si fulan bisiratil majhulil ma'aziyadatin, dengan sirah majhul serta ziyadahnya kepada wa inni asma'u. Tu. Nah. Quri'a ala fulanin wa ini asma'um. Jadi kalau quri'a ala fulani wa inni anamu, tu tak boleh nak tengok ni. Dibaca di atas sana, aku tidur. Fahmu tahu mana? Tahulah mula-mula dia baca tu, tapi aku jenis go ni. Jadi tak boleh ambil daripada, sebab tidak ada intibah daripada dia terhadap orang panggil mata hadis tu. Jadi quri'a ala fulanun bisawtil ma'a ziyadatin wa inni asma'um. Sedangkan sesungguhnya aku dengar. Tu. Apa tu? Ziyadah tu, ma'aziyadatin. Khasyatat tadlis, kerana bimbang takut berlaku tadlis. Tu. Jadi tu sebab itulah maknanya mesti kena ada perkataan makna wa inni asma'u. Wa hadza fi qiraati ghairihi. Ini kata quri'a ni pada bacaan lainnya rawi. Yang membaca tu bukan rawi. Jadi dia kata quri'a. Kalau dia sendiri membaca makna qara'tu. Tajwiduhu, membaguslah akan dia. Membaguskan akan dia. Ai man adda sama al-ardi. Siapa dia yang menunaikan sama al-ardi. Mana sama al-ardi itu al-ardu, yakni al-qira'atu ala syekh. Jadi boleh juga panggil sama al-ardu, sama al-ardu. Jadi kalau as-sama saja-saja tu, itulah as-sama tu makna sama betul-betul lah. Mana guru yang membaca kepada murid. Sekarang murid baca. Tu.
Jadi murid baca tu maknanya al-ardu dia panggil. Tapi kalau panggil sama juga sama'ul ardu. Sama'ul ardi. Baca lagu tu. Jadi bagi mereka yang menunaikan hadis secara sama'ul ardi, makna dia ambil hadis tu ialah dengan cara al-ard. Maksudnya dia baca kepada tok guru dia ataupun orang lain baca dia duduk dengar. Maka bila dia nak menyampaikan hadis, ada hadis, mana bila dia nak menyampaikan hadis itu kepada orang lain, dia kena kata qara'tu ala fulani. Ataupun kalau bukan dia baca, selain dia baca, dia kata quri'a ala fulani wa inni asma'u. Gitu. Yani an hadhihi siyagha, yakni bahawasanya sirah ini hiya ajwadus hiya, iaitu hadis siyagh ajwadul ibarati, ialah sebagus-bagus ibarat. Wa arfa'uha, dan setinggi-tingginya ibarat. Allati yuaddi biha, yang menyampaikan dengannya dengan hadis siyagh ini. Men tahammala, oleh mereka yang tahammul akan hadis bil ardi, dengan cara al-ard. Tu. Jadi orang yang mengambil hadis dengan cara tahammul, maksud dia tahammulul hadis dengan cara al-ard ni, bila dia nak ta'diyatul hadis, menyampaikan hadis, maka ibarat yang terbaiknya dia kata qara'tu ala fulani ataupun quri'a ala fulani wa inni asma'u. Tu. Kalau orang lain baca, maka itulah makna hok tajwid ni, makna hok bagusnya. Tu. Hok paling tinggi dan paling bagus. Bila dia nak menunaikan kepada orang lain, maka dia kata ladaihim, yakni ladaihimu, itu diisbahkan. Ai indal muhadditsin bi isba'il mimi lil wazin, dengan mengenyankan akan mim, dengan bahawa makna ladaihimu, itu dia panggil mengenyankan. Jadi ladaihim, dia beranuk lah. Ladaihimu, asal dia maknanya apa nama, sukun. Ladaihimu, apa tu isbah kami lil wazni, kerana wazan. Sebab kalau kita sebut ladaihim, tu jadi tak kena lah. Ladaihim muttaba'un, ladaihimu muttaba'un, baru cukup suku-suku kata dia. Jadi itulah yang apa nama, yang terlebih tinggi dan terlebih bagus di sisi mereka itu, al-muhadditsin, ai indal muhadditsin. Tu baca ladaihimu itu bi isba'il mimi lil wazni, wa qawluhu muttaba' khabaru tajwid, mana tajwiduhu muttaba'un, bermula membaguskan akan dia. Cara ibarat tadi itu diperikut akan dia. Tu. Wal jumlatu khabarun li qara'tu al maksudi. Kemudian jumlah mubtada khabar sana, iaitu tajwiduhu muttaba' sana itu, itu ialah khabar pula, khabar jumlah bagi qara'tu al maksudi. Makna yang dimaksudkan lafzu akan lafaznya. Lafaz maknanya qara'tu tu. Fayali as-sighataini, maka mengiringilah akan dua sirah al-mazkurataini yang telah tersebut itu. Mana? Qara'tu dengan quri'a wa ini asma'u. Tu. Dua sirah tu. Mengiringi dua sirah pada yang terlebih baik dan terlebih tinggi pada menyampaikan hadis yang diambil dengan secara panggil al-ard. Maka mengiringi fil bait qabla hadha, makna yang telah disebut pada bait sebelum daripada inilah, sebelum daripada kalam ini. Maknanya fama madha, fama madha ghaira sama'i yashabu qira'atan wa fi sama'i madhabu. Mamadu minas yagi fil qismil awali, barang yang telah terdahulu daripada sirah-sirah pada kisim yang pertama. Kisim yang pertama ialah kisim as-sama'. Kisim yang pertama tu kisim as-sama'. Itulah tahammulul hadis, dan makna kisim yang pertama daripada kismul tahammulil hadis, itulah as-sama'. Itulah lakin biqaidaini, dengan dua qaid. Dengan dua qaid, dia lafaz yang terdahulu pada kisim yang pertama. Apa dia? Hadatsana hadatsani, akhbarana akhbarani. Tu mamadu daripada kisim yang pertama, tapi dia kena qaid. Sebab kalau tak qaid, dia jadi yang pertama pula. Tu. Jadi orang salah faham pula. Tapi dengan dua qaid,
asyara li awalihima, menunjuk oleh musannif bagi yang pertama daripada keduanya kaidah ini. Yang pertama daripada keduanya bi qaulihi, dengan kata musannif, katanya ghairas sama', ghairas sama' yashabu qira'atan. Jadi ay hal kauni ma madosani, hal keadaan ma madosani ghairahu, ialah lainnya ghairas sama', ghairahu ghairas sama'. Tu maknanya tidak sama dengan qaid, maksudnya dia tu ialah tidak sama. Jadi tafriq dia fala yaqulu fil ardi, maka tak boleh kata pada al ardi ini oleh rawi, fala yaqulu ar-rawi, tak boleh berkata ar-rawi yang mengambil hadis dengan cara al ardi ini fil ardi, dia kata sami'tu fulanan. Tu dia tak boleh kata sami'tu fulanan. Limadha? Li sarahatiha fi sama'. Karena sarehnya lafzati sami'tu fulanan itu fi sama' ataupun al-mazkurah pada sama min lafzi syekh, daripada lafaz syekh, maksudnya guru yang mentahdiskan. Wana dia tak boleh kata begitu, sami'tu fulanan. Walithanihima, dan bagi yang kedua daripada qaidah ini biqalihi yashabu, bil bina ilal fa'il manashabu qira'atan, maknanya menyertai ma madah sani, lafaz makna sami' tu sani tu dengan qira'atan. Kena sebut makna qira'atan. Id hiya qira'ah tu tadullu ala kaunis sama' ardon, menunjuk di atas keadaan sama' tu ialah al-ardon, bukannya sama' betul-betul dok. Maksudnya walaupun dia kata sami' itu, tapi dia ada kait makna qira'atan. Itu adalah clue bahasanya itu bukan sama' betul-betul, tapi sama' ardon. Gitu. Sebab al-ardu tu dipanggil sama' juga, sama'ul ard. Tu. Jadi maknanya kena menyertai makna perkataan makna qira'ah. Jadi bagaimana? Fatakulu haddatsana fulanun bi qira'ati alaihi. Begitu. Tu dia. Jadi haddatsana tu adalah lafaz mamado tu dah. Pada kisah yang pertama, haddatsana. Jadi haddatsana fulanun bi qiraati alaihi, dengan bacaanku di atasnya. Tu qaid dia. Jadi tak boleh dia kata semata-mata haddatsana fulanun, bermakna memberi faham bahasanya itu as-sama'. Mana guru baca mentahdiskan di atas dia. Sekarang dia tu baca hadis tu di atas guru. Jadi dia tak say kata qara'tu ala, selalu gitu. Dia nak guna perkataan haddatsana. Perkataan haddatsana itu perkataan yang digunakan untuk merujuk kepada tahammul hadis cara yang pertama, itulah as-sama'. Tu. Jadi bila dia kata haddatsana fulanun, dia kena qaid dengan kata bi qira'ati alaih, dengan bacaanku di atasnya guru. Orang pun faham ini sama'ul ardi, bukan sama' betul-betul dok. Tu. Ya, kalau dia tak sebut orang panggil haddatsana, agak mana juga makna qara'tu ala fagid au qira'atin alaih, bi qira'atin alaih. Maksudnya ni qira'ati, ni dia buat dengan nakirah, mana bi qira'atin, dengan bacaan di atasnya, di atas fulan tu makna guru tu. Atau au qira'atin, ni bukan dia baca. Kalau orang lain baca, dia kata haddatsana fulanun bi qira'atin alaih wa ana asma'u. Tu ni kena tambah. Maknanya mentahdis akan kami oleh si fulan dengan baca suatu baca oleh seorang lah. Alaihi, di atasnya guru, ala fulani, wa ana asma'u, sedangkan aku ni duk dengar. Tu. Wa akhbarana au akhbarana bi qiraati alaihi, samalah. Itu dipanggil sama'ul ardi. Mana al-ardu itulah dipanggil juga sama' juga, tapi sama'ul ard. Kalau nu makna sama' betul-betul. Kalau haddatsana saja-saja itu sama' betul-betul. Ala kauni sama' al-ardon. Au akhbarana bi qiraati alaihi au amba'ana au nabba'ana bi qiraati au qiraatin alaihi. Begitu. Itu dipanggil sama'ul ard. Mana al-ardu dah. Wa fi jawazi ta'bir bil lafzi sama', daripada harus menibaratkan dengan lafaz sama', mana kasami'tu fulanan anil qiraati. Itu mazhabun.
Itu maksudnya ialah ayat dhaifun, mazhab yang dhaif. Ya. Jadi hok sani akhbarana hadatsana mana kait dengan bi qiraati alaih atau bi qiraatin alaih. Tapi kalau kita guna perkataan sama betul-betul, mana sama betul-betul sami tu. Sami'na sami tu. Maka hak ni mazhabun. Ha tu. Boleh kau tidak itu mazhabun ay dhaifun. Mazhab yang dhaif li Malikin wa Sufyanaini. Dan dua Sufyan Ats-Tsauri badal kepada Sufyanaini, Sufyan Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah. Ibni Uyainah. Di Malikin wa Sufyanaini Ats-Tsauri wa Ibni Uyainah. Sufyan ada dua, Sufyan Tsauri, Sufyan Ibni Uyainah. Tu. Itu makna ni boleh kita guna lafaz sama. Maknanya sami tu fulan. Tu. Qala fi Fathil Baqi, telah berkatalah oleh fi Fathil Baqi. Siapa dia ni? Anak tak nampak. Mana? Bawah. Boleh? Nampak? Sakhawi. Tak nampak nak. Pada Fathil Baqi oleh As-Sakhawi wa yumkinu hamlu hadha, dia mungkinlah bolehlah menanggung akan ini. Ini kata as-sama' ni makna gunakan lafaz sami' tu fulan anil qira'ah tu, itu mazhab yang dhaif bagi Malik, Sufyanaini. Berkata maknanya As-Sakhawi dalam Fathil Baqi, mungkinlah tanggung ini hadza alama idza qala sami'tu ala fulanin, di atas kata mana masalah apabila qala berkata rawi sami'tu ala fulanin, mana sami'tu ala fulanin wa hina idzin fal khilafu lafziyun. Jadi ketika itu, ketika qala sami'tu ala fulanin, maka khilaf itu sebenarnya khilaf lafzi, bukan khilaf hak sengati itu tidak ni, tak ada khilaf pun, hanya bersalahan dari segi cakap saja. Tu itu ditanggungkan oleh mana Sakhawi. Summa dzakara mafhuma qawlihi yashabu, kemudian musannif menyebutkan mafhum katanya kata musannif yashabu qiraatan, menyertai perkataan ataupun lafaz qiraah. Tu jadi dia sebutkan mafhum kata dia yashabu qiraatan tu, faqala wajaa fi haddatsana au akhbara ghairu muqayyadin khilaful kubara. Dan datanglah pada katanya fil ardi hadatsana fulanun au akhbara ala kauni kullin minhuma, hal keadaan tiap-tiap satu daripada keduanya, maksudnya ialah hadatsana dan juga akhbara sani ghairu muqayyadin, tidak dikaitkan bil qiraah, bi an yaktasiru ala zalika, dengan bahawa rawi saat itu dia iktisar di atas demikian itu hadatsana au akhbara tu. Maksud dia iktisar, dia tak sebut maknanya bil qiraah, maksudnya bi qiraati ala fulani ada. Tu. Jadi wala yakul qiraatan alih, maksudnya dia tak kata. Itu makna iktisar tu, yaktasiru tu maksudnya iktisar, maksud dia tak sebut, tak kata qiraatan alih. Itu khilafun fa'il jaa, datanglah oleh khilaf. Tu. Jadi wajaa fi kan mana wajaa khilafun, datanglah khilaf, mana wawa mudhaf ilaih ilal kubara, khilaf kubara jamu kabir, mana ulama-ulama besar. Tu. Jadi datanglah khilaf daripada kalangan ulama-ulama besar tentang orang panggil tidak qaidkan. Jadi kalau kita kata hadatsana, maknanya menunaikan hadis yang ditahammulkan dengan cara al-ardu. Kemudian maksud dia nak takdiatil hadis itu, dia guna perkataan untuk kisah yang pertama, yakni hadatsana akhbaro dengan tidak kait dengan lafaz qiraah, yakni bi qiraati alaihi atau bi qiraatin mandok, dia tak kait maka itu khilaf. Khilaf boleh juga khilaf. Mana kubara faminhum man jawazalika mutlaqan, maka semua daripada mereka itu al-kubar sana
ialah mereka yang mentajwizkan, mengharuskan zalika, demikian itu, yakni ghairu muqayyad, mana bi ghairi takyid lafzi akhbarana hadatsana san itu bil qiraah, dengan lafaz qiraah mutlaqan, semata-mata tu semata-mata sama ada hadatsana ataupun akhbarana sat ni. Itu makna mutlaqan. Mana orang yang kata makna harus semata-mata, tak kait pun tak apa. Kal Imam Malikin wal Bukhari wa Ibn Uyainah, Sufyan Ibn Uyainah, wa khalqin kathirin, dan makhluk yang banyak, yang ini minal ulama, daripada ulama agama. Wa minhum memana kadzalika, sungguh mereka itu menegah seperti demikian itu, yakni maksudnya tidak kait. Kadzalika tu mutlaqan juga, mutlaqan, kadzalika ai mutlaqan. Wa mana wa minhum min mana mana agama, mana mananya mana itianu lafzi hadatsana wa akhbaro bi ghairi taqyid bil qiraah, bil lafzil qiraah, begitu. Jadi setengah daripada itu menegahkan kadzalika ai mutlaqan juga. Siapa dia yang menegahkan? Kalulah ambil hadis itu secara al-ardu, maksud nak menyampaikan hadis itu tidak boleh sama ada lafaz akhbarana ataupun hadatsana. Jadi ditakdiahkan dia tu dengan lafaz ni, dua ni, tanpa orang panggil qaid. Tu tanpa qaid dengan lafaz al-qiraah, tak boleh. Sebab itu akan menyebabkan jadi talbis dengan orang panggil qismul awal. Kisah yang pertama as-sama' tu. Sebab lafaz hadatsana akhbar itu sudah muqarrar dah, sudah jadi ketetapan dah. Digunakan untuk memberi isyarat bahasanya pengambilan hadis itu ialah dengan cara as-sama', bukannya al-ard. Tu. Jadi kalau nak guna juga lafaz tu mestilah kena qaid dengan qiraah, lafaz qiraah. Tu. Jadi maknanya ada mana ulama-ulama besar, khilaf ulama-ulama besar. Sebahagian mereka itu tajwiz, kira mereka itu menegahkan. Tu. Mana kadzalika kan Nasa'i wa Ibnul Mubarak wa ghairihima. Tu. Wa minhum man farraqa baina akhbaro. Tu itu farraqa itu ialah untuk maksudnya hok tani mutlaqa. Mutlaqa tu akhbaro dan juga hadatsana. Jadi semua mereka itu mereka yang membezakan baina akhbaro, di antara akhbar fayujawizu, maka mentajwiz akan dia. Mana kalau lafaz akhbaro, wa baina haddatsa fayamna'u, kalau haddatsa tak boleh. Kalau tak kait dengan qiraah. Kalau kait dengan qiraah tak apa. Haddatsa tak boleh. Tapi kalau akhbaro, sebab haddatsa tu dia lebih dekat sangat kepada sama' tu. Jadi fayamna'u li tamyiz, kerana nak membezakan baina sama'i wal ardi. Tu menegah tu, supaya nak buat perbezaan, nak tamizkan mana sama, mana al-ardu, kan tidak, tak ada beza dah. Tapi kalau kata lafaz sama itu digunakan seperti hadatsana akhbar dengan qaidkan, orang panggil apa nama, lafaz al-qiraah, bi qiraati alai bi qiraatin, tu tak apalah. Tapi tanpa qaid ini ada khilaf ulama, ada 3 kita. Fahadhi salah satu aqwalin, maka ini at-takrir, maksudnya takrir yang telah tersebut, al-mazkurah min at-takrir. Fahadhi al-mazkurah min at-takrir, maksud yang telah tersebut daripada takrir 3 kaul. 3 kaul. Rabi'uha haddatsani in sami'a min syaikhihi munfaridan fattabi'a. Sekatulah rabi'uha ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.